Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq bin Yunus, nombor metrik 1812061. Nama saya Irsyad Irfan bin Hamdan, nombor metrik 1812060. Nama saya Abdul Aziz Imran bin Abdul Jafar, kait metrik 1812065. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan tentang tajuk Al-Bughah yang bermaksud pemberontakan. Dalam video ini, saya akan menerangkan maksud Al-Bughah berserta dengan dalil yang menceritakan tentang perlunya kita untuk memerangi golongan Al-Bughah ini. Yang pertama, maksud Al-Bughah. Huwa jama'ah minal muslimin kharaju ala imamil muslimin wa tamridu ala awamirihi wa mana'u haqqan minal huquq sawa' akanu hadzal haqqillah amma linnas. Saya ringkaskan supaya lebih mudah faham. Maksudnya, segolongan umat Islam yang melawan dan menderhaka terhadap pemerintah atau kerajaan yang adil dalam menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Maksud segolongan umat Islam yang melawan dan menderhaka terhadap pemerintah ni, yang dimaksudkan di sini adalah golongan pemberontak. Baik, yang kedua, dalil hukum qitaluhum. Maksudnya dalil hukum memerangi golongan pemberontak ini. Qauluhu ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Yang bermaksud, dan sekiranya dua kumpulan orang beriman saling berperang, maka damaikanlah antara kedua-duanya. Jika salah satu kumpulan telah menceroboh ke atas kumpulan yang lain, maka perangilah kumpulan yang menceroboh itu sehingga ia kembali kepada Allah, iaitu dengan meninggalkan perbuatan menceroboh itu. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah kedua-duanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah suka orang yang melakukan keadilan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang syarat. Okey, yang pertama, ayyakuna fi syauka wa mana'a likathra aw quwwah. Yang bermaksud pemberontak itu mestilah memiliki kekuatan dan juga ketahanan tersendiri di dalam pemberontakannya. Okey, baiklah. Yang kedua, an yakhruju bishakkil fi'li an qabada al-imam bisabab al-mana'a allati fikranaha. Maksudnya, pemberontak itu mestilah nampak jelas seperti seorang pemberontak dan memiliki senjatanya. Okey, itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga pula, ayyata'ammadu ta'wilan sa'aghan lahu majala fi an-nadhari wal ijtihad bisu'un bihi tamarradahum alayhi. Okey, yang ketiga ini bermaksud pemberontak mestilah mempunyai tafsiran yang dibenarkan dalam ijtihad yang kukuh untuk lawan pemerintah. Maksudnya dia kena ada ijtihad yang kukuh. Mengapa dia perlu lawan pemerintah itu? Okey, baiklah. Yang terakhir, yang keempat, ayyakuna lahum muta'an fihim yahsalu bihi qawa lishukatihim wa in lamma yakun imaman mansuban fihim yasduru an ra'ya idza laqwa lam liman la yajma'a kalmatahim muta'. Yang bermaksud
Pemberontak mestilah mempunyai tokoh yang ditaati yang menguatkan pengaruh mereka. Biarpun tokoh itu bukanlah khalifah yang tertinggi, tetapi tokoh mereka itu boleh dijadikan sebagai sandaran untuk mereka teruskan pemberontakan. Okey, baik. Sekarang kita akan pergi ke bahagian yang terakhir, iaitu bahagian contoh-contoh dan juga isu semasa yang berada di dalam Malaysia ini. Okey, di dalam slide saya ada sertakan 2 helai keratan akhbar yang menceritakan perkara yang telah berlaku. Salah satu yang berlaku di dalam Malaysia dan satu lagi yang berlaku di luar negara tetapi melibatkan rakyat Malaysia. Okey. Kita tengok pada keratan akhbar yang pertama, iaitu daripada New Straits Times. Black Day in Baling. Maksudnya hari hitam yang berada di Baling. Okey, kisah ini berlaku di Baling, Kedah, di sebuah perkampungan yang bernama Memali. Kisahnya seorang rakyat Malaysia yang bernama Ustaz Ibrahim Libya yang telah memberontak untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia pada masa itu. Kisah dia apabila berlaku pemberontakan ataupun berlaku pergaduhan antara polis dan juga Ustaz Ibrahim Libya bersama pemberontaknya. Dikatakan pada masa itu 18 orang terbunuh, termasuklah 4 orang daripada 4 orangnya adalah anggota polis. Dan daripada 18 orang itu jugalah Ustaz Ibrahim Libya pun terkorban. Pada masa itu mereka telah di-mindsetkan yang mengatakan sesiapa saja yang membantah ataupun menghalang perjuangan mereka adalah dikira kafir. Itu adalah suatu tindakan yang salah lah. Mungkin pada masa itu saya pun wallahu a'lam lah, yang saya tahu kisah ini mereka telah terlalu taksub untuk berjihad untuk menegakkan agama Islam pada masa itu. Walaupun pada masa itu Malaysia adalah sebuah negara yang sebuah negara Islam yang secara rasminya agama Islam adalah negara rasmi Malaysia. Okey, keratan yang kedua adalah saya ingin menceritakan tentang contoh pemberontak yang telah berlaku tapi melibatkan rakyat Malaysia. Kisahnya adalah apabila pemberontakan daripada puak-puak Daesh yang berada di Syria. Okey, kisahnya apabila dia melibatkan rakyat Malaysia. Pada masa itu seramai 102 rakyat Malaysia telah berhijrah daripada Malaysia ke Syria untuk berjihad bersama puak-puak Daesh ni. Jadi 102 orang ni sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2018. Okey, dalam catatan PJRM seramai 32 orang yang telah terkorban dan hanya terdapat pada masa itu terdapat 11 orang yang telah dapat pulang ke Malaysia apabila telah dicari oleh pihak berkuasa. Jadi apa yang diceritakan dalam ini, saya ingin ceritakan puak Daesh ni telah mengeluarkan ideologi dan analoginya tentang siapa yang berjihad di tangan dia ataupun berjihad bersama dia akan dijamin syurga. Dia telah mengeluarkan ideologinya, iaitu ideologi takfiri, yang bermaksud siapa yang menentang dia adalah dikira kafir. Dan ada sebahagian daripada kaum pihak yang telah menyertai militan Daesh ni daripada rakyat Malaysia telah pun merancang untuk membuat keganasan di Malaysia, tetapi dengan bantuan PDRM dan juga orang ramai, mereka telah gagal untuk membuat kekecohan di Malaysia ini. Okey, baik. Sebagai info tambahan, ingin saya ceritakan tentang SOSMA. Apa itu SOSMA? SOSMA adalah Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah khas 2012. Maksud SOSMA ini adalah Security Offence Special Measure SCT 2012. Okey, SOSMA ini memperuntukkan langkah-langkah khas berhubungan kesalahan keselamatan. Okey, kalau kita nak tahu lagi apa tentang SOSMA ni, SOSMA ini telah digubal pada tahun 2012 bagi membendung dan menjaga keselamatan daripada aktiviti seseorang atau kumpulan yang cuba melemahkan atau menggulingkan kerajaan ataupun sebuah negara. Okey,
Baik, apatah lagi sekarang ni negara telah menerima pelbagai ancaman yang hebat daripada sepadan. Itu sahaja daripada kami. Semoga anda dapat memahami dan juga mengambil iktibar daripada tajuk yang telah kami sampaikan. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Akhir kata, segala salah silap datangnya daripada kami dan segala yang baik datangnya daripada Allah SWT. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.